Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqillah, nabiyyina wa habibina al-mustafa, salawatu rabbi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, banyaklah kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagikan nikmat yang kita tidak dapat nak bila. Banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapa-bapa, adik kakak. Alhamdulillah, pada hari ini kita mula majlis yang ketiga tahun tisam dah dalam atibai hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang kedua tahun tisam dalam majlis kita. Alhamdulillah. Hadis yang kedua dalam kitab Arba'in Nawawiyah, mereka kata hadis yang paling panjang dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Dalam 42 hadis semua tu, hadis yang kedua ni lah hadis yang sangat panjang, hadis yang paling panjang dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Dan pula hadis yang kedua ni saya nak bincang dengan adik kakak semua, ialah masalah ataupun rang kita nak kecek pada hari ini. Tajuknya ada orang ataupun ada orang yang menuntut ilmu. Ada pelajar, ada orang yang nak menuntut ilmu. Macam mana kita kena adabnya terhadap ilmu? Sebab kata paling penting dalam menuntut ilmu kita kena tahu adabnya. Dan hadis yang kedua ni lah, malaikat Jibril ajar sahabat, ajar kita cara nak menuntut ilmu. Macam mana cara kita nak menuntut ilmu, nak dapat ilmu yang manfaat macam mana. Saya nak baca hadis semua, tapi saya nak kata satu jumlah dalam hadisnya yang malaikat Jibril ajar kita dalam rupa cara kita nak menuntut ilmu. Al-hadits tsani an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Satu periuk, satu jumlah saya nak baca hari ni, dan tajuk kita nak kecek hari ni ialah rupa cara kita seorang pelajar nak menuntut ilmu, macam mana kita kena buat. Mana malaikat Jibril ajar kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ketika, satu hari, ada satu seorang, kata Umar radhiyallahu anhu, apa nama ni? Ada satu orang, itala alaina rajulun, satu orang mari cari Nabi. Satu lelaki cari Nabi, syadidu bayadh thiyab. Mana tak baju dia sangat putih, baju dia tu, baju Jibril tu. Syadidu sawad syar, maka rambut dia tu sangat hitam. Allahu akbar. La yura alaihi atharu safar. Buat kami tu, kata Umar, tidak nampak asar, mana tak tidak nampak kata dia mari musafir ke mari mana. Tak biasa tengok lah seorang lelaki ni
mai jumpa Nabi, wala ya'rifuhu minna ahadun. Fak kami ni, kata Umar radhiyallahu anhu, tidak kenal seorang ni, lelaki ni. Maka hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril, seorang lelaki tu, pergi duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Maka Jibril gapo sana poho dia tu dengan Nabi, maknanya lutut, belagalah lutut di antara Jibril ataupun seorang lelaki dengan Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi. Lepas tu tak tangan dia atas poho, belaga lutut. Lepas tu ambil tangan dia pula tak atas poho. Maka selisih di antara ulama kata tak atas poho Nabi ke tak atas poho dia diri malaikat Jibril tu. Maka kalau kita tengok di sini kata ilmu ni adalah ilmu yang sangat, panggil kata apa nama ni dalam Islam ni, ilmu agama, ilmu yang karim, panggil kata yang panggil kata apa nama ni, hebat lah ilmu agama dalam Islam kita tu. Maka kalau kita nak cari ilmu, rupa cara kita nak cari ilmu, Jibril ajar kita tu suruh cucikan tubuh badan kita, suruh kita tu sisir rambut dulu, halu rambut panjang. Cara rupa pakaian kita, cara nak cari ilmu tu kena cuci untuk kita nak terima ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala tu bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik yang mana kita tahu kata apabila dia nak riwayat hadis, nak riwayatkan hadis dia tu, dia tak riwayat dengan upacara dia tu pakai baju biasa dak. Pakai baju molek, cuci baju putih, mai asmaya, lepas tu riwayat hadis. Tu nak atau rupa cara kita nak menuntut ilmu. Malaikat dan para ulama kita dah jadi contoh bagi kita untuk kita nak cari ilmu. Sebab ilmu ni nur, cahaya ilmu. Kita kena hormat pada ilmu, kita kena besarkan ilmu. Sebab ilmu ni adalah ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil kata bagi siapa selepas dia mati ialah ilmu, bukan harta benda dak. Wala dinaran wala dirhama, mana kita tahu tu. Ni ada panggil kata ilmu ni sangat penting dalam agama kita. Maka kita hendaklah kita membesarkan ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril pula gapo belaga lutut dengan Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbat, sana lutut dia dengan lutut Nabi. Ning adalah panggil rupa cara nak cari ilmu juga, ialah talaqqi anis syuyukh. Kita cari ilmu, kita kena guru. Kita tak boleh cari ilmu dengan suara kita, baca surat dengan tak ada guru. Tak boleh macam tu. Jibril ajar kita kata kita kena cari ilmu, lebih ilmu Al-Quran dan Sunnah tu kena ada guru dalam ngaji. Maka mari kita baca sikit kelebihan ataupun kepentingan dalam nak gapo talaqqi ilmu tu, nak cari ilmu dengan berguru ni. Kepentingan dia tu tahu mana? Alhamdulillah. Al-aslu fit talab an yakuna talqin anis syuyukh. Asas kita nak cari ilmu, nak menuntut ilmu, kita kena talaqqi dengan syekh, kena berguru dalam menuntut ilmu. Tak ada seorang pun dalam dunia ni wanak pak pandai baca, wanak pak pandai gapo tahu di segi tu, tahu di segi ni, dengan tak ada menuntut ilmu. Dan kita dah tahu kata semenjak kita kecil lagi, kita halus lagi, sehingga lah ni kita boleh baca, boleh ngapa semua tu, kena berguru. Dah, alhamdulillah. Makna kata wal akhdhu
min afwahir rijal lianna la min as-suhuf wala min butunil kutub. Maka juga kita nak menuntut ilmu, cari ilmu, kita kena musyafahah. Bahagi ilmu Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ajar sahabat dia talaqi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam talaqi Quran dengan mulut Nabi, cara musyafahah. Nabi baca macam tu sahabat baca. Supaya juga kita nak menuntut ilmu, kita kena berguru. Sebab apabila kita ambil ilmu daripada surat, daripada kitab, maka banyaklah kesalahan kita sebab faham guru kita dengan kita tu tak sama. Nah. Maka ada perkataan ulama kata man dakhala fil ilmi wahdahu kharaja wahdahu. Siapa-siapa cari ilmu seorang dia makna tu baca surat seorang tak ada berguru, kharaja wahdahu, maka dia tubik dalam jalan ilmu tu, tubik seorang juga. Macam mana tubik mana tu? Ngaji ilmu tidak ada guru, maka ia akan tubik. Lepas tu apabila kita baca surat, makna lepas kita baca tu tak ada boleh gapo, tak serupa dengan kita tu apa nama ni, ngaji dengan berguru. Lepas tu dia kata pula, ulama kata al-ilmu sunnah, ilmu adalah panggil tu pun pelit. Sunnah makna tu benar hak yang dijadikan. Seperti gapo? Kita tengok kapal, kita tengok kereta, kita tengok semua hak dalam terosak baik semua dalam dunia ni. Dah, ilmu supaya tu juga, ilmu supaya kapal, supaya kereta. Kalaulah kereta, kapal semua tu tak ada orang buat, dia kata, maka benda tu tak akan jadi kapal, ataupun jadi kapal kalau kita tak ambil ilmu pada guru tu. Faham juga, ada ilmu juga, tapi faham dengan tak betul dengan hak mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kehendak. Maka begitu juga orang yang buat kapal dengan sendiri, cara tengok tak ada ngaji dengan guru dia, tak ada ngaji dengan doktor serta can ke apa semua tu. Dia tubik kat rupa kapal, tapi akhirnya kapal tu tidak akan tubik jatuh. Waliyazubillah. Maknanya tu ilmu tu pentingnya kita berguru dalam kita nak mencari ilmu. Qala al-Walid kana al-Auza'i yaqul, seorang ulama yang besar Auza'i yang mana kita tahu di Syam, dia kata kana hadzal ilm kariman yatalaqahu ar-rijal falamma dakhala fil kutub dakhala fihi ghairu ahlihi. Auza'i kata ilmu tu panggil kata mikir. Ilmu tu mikir. Kita kena besar dengan ilmu, kena haiความสำคัญกับความรู้. Patut ilmu zaman tu dia kata mikir mak. Sebab apa? Sebab masa tu orang cari ilmu cara berguru, pergi mari, bukan cari ilmu dalam surat dak. Dia kata falamma dakhala fil kutub, maka ketika ilmu ni ada orang tulis ilmu dalam surat, banyak orang tulis surat, banyak orang tulis kitab di segi Quran ke hadis semua tu, dakhala fihi ghairu ahlihi, maka orang yang baca surat tu tak jadi ahlun. Panggil kata orang siapa-siapa pun boleh baca surat, maka fahamnya faham secara dia faham tu. Makna tak kena macam ni. Kita kena ilmu dengan guru, bukan dalam surat kita faham meding hak tu salah. Dah hak tu banyak lagi dah mana ulama kata tu.
Lepas tu kita kena berhati, panggil tu ingat satu cerita yang cerita oleh satu ulama Saudi. Dia kata orang cari ilmu dengan tidak berguru. Dia kata ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kata habbatus sauda shifaa'un min kulli da'in. Maka seorang lelaki dia baca kata hayyatus sauda. Habbatus sauda makna tu habbatus sauda lah yang kita tahu tu, satu hubbat habbatus sauda, nama habbatus sauda cak hitam tu. Jadi penawar, jadi shifaa'un, jadi ya raksa tukruk. Tapi yang dibaca hayyatus sauda. Yang dibaca apa? Yang dibaca kata hayyah ni makna tu ular cahaya hitam, hayyatus sauda. Shifaa'un min kulli da'. Lepas dia baca hadis ni, dia cari apa nama ni, cari ular yang cahaya hitam, ular hitam tu ambil makan. Maka lepas tu boleh makan ular dah. Makruh lah kata mati lepas tu. Wal iyazubillah. Kita boleh pengajian pada kisah apa cerita ni ialah orang baca, orang cari ilmu cara dalam surat, tak ada berguru. Dah maka ia akan boleh faham cara dia faham diri. Bukan cara orang ada ilmu faham yang betul, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ajar dak. Maka faedah faedah cari ilmu dengan berguru ni lah. Saya nak sebut 3 tapi ya banyak. Nak sebut 3 saja. Yang pertama, ikhtisarut tariq. Cari ilmu dengan cara berguru ialah nak pandakkan, nak pendekkan, nak ringkas jalan untuk kita sampai pada ilmu yang betul. Nak pandak. Tu faedah kita tukar daripada baca diri kita berguru. Sebab apabila baca diri tu boleh kena duk mikir kata sebab apa ulama ni kata ini, sebab apa ulama ni kata ini. Pening adik. Tak nak ambil hak mana betul, hak mana salah. Tapi apabila ada guru tu mudah, boleh ilmu dah, faham pun guru kita boleh tashih, boleh betulkan apa yang kita tu faham tak betul. Alhamdulillah. Yang kedua, sur'atu al-idrak. Kita dapat faham yang sangat mudah. Banyak fahamnya kalau kita berguru dalam menuntut ilmu kita. Bagi ilmu yang sakut dengan yang berkenaan dengan Al-Quran, dengan hadis. Dah tak ada seorang pun, walaupun orang alim tahu mana, orang ngaji banyak tahu mana pun, dah boleh faham boleh faham Quran secara mubasyir, faham lalurah dengan tak ada gi buka tafsir, faham hadis Bukhari semua dengan tidak gi baca syarah Al-Bukhari, mana Ibn Hajar syarah Sahih Bukhari. Tak ada. Yang ketiga, apa yang kata ar-rabithah baina talibil ilm wa muallimihi. Kalau kita cari ilmu, cara berguru, kita boleh rapatkan dengan guru kita. Boleh tanya tiap-tiap masalah yang kita tu keliru, yang kita tu tak jelas dalam setiap-tiap perkara. Alhamdulillah. Menuntut ilmu dengan berguru ni kita panjang kalau nak kecek, tapi saya ringkaskan untuk kita faham kata kita nak menuntut ilmu, lebih-lebih ilmu agama ni kita nak ilmu yang betul, yang mana Nabi ajar sahabat, yang mana sahabat tu ajar anak murid dia tabi'in, yang mana tabi'in ajar tabi'in semua sehingga learning tu kita kena ngaji cara berguru, lebih-lebih ilmu agama. Dan kalau kita faham masalah, kita akan jadi mana saya sebut tadi cerita orang baca hadis diri, faham diri. Sebab bahagi apa nama ni, surat ataupun kitab yang tidak ada barisnya, tidak ada titiknya, semua tu bahaya kalau kita baca ambil faham diri. Sebab setiap harakat, setiap baris, setiap titik semua atas bawah tu
Dah. Bahasa Arab tu ya tukar makna. Sebab itu kita kena ngaji ilmu dengan cara berguru bagi ilmu agama yang mana saya sebut tu. Alhamdulillah. Maka tu adalah apa yang kata kepentingan dalam kita nak cari ilmu dah. Ialah dengan berguru. Maka majlis kita yang ketiga ni kaum muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi oleh Allah SWT, maka kita apabila kita nak menuntut ilmu dah, kita kena tahu adabnya. Bukan orang menuntut ilmu takabur, bukan kita menuntut ilmu dengan cara apa ni, nak dunia bukan akhirat. Hak tu tak kena. Dah. Adab pelajar untuk nak cari ilmu, semualah ilmu, tapi kita mari takhsis, mari cok-cong kata adalah ilmu agama. Yang pertama kali ialah apa nama ni? Kena ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita ngaji dah minggu yang lepas tu, ada yang pertama innamal a'malu binniyat. Setiap gerak gigi kita nak boleh pahala, kita kena buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kena niat gapo-gapo. Dah, ilmu gapo pun kena niat, kena ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita buat gapo, cari ilmu, ngaji aling tahu mana pun, tak ada niat, tak ada ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka juhud, hak kita ada usaha yang letih, tidak tidur malam, makan nasi pun tak cukup, gapo semua tu saja. Allahu Akbar. Ayat kata pentingnya kita nak menuntut ilmu tu, kita kena tahu adab. Rupa cara kita nak menuntut ilmu ialah kita kena tahu adab. Mula-mula kali gapo ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Makna ikhlas di sini, ada orang tanya Imam Ahmad kata, macam mana kita nak niat ikhlas dalam nak menuntut ilmu? Maka jawab kata raf'ul jahli an nafsik wa an ghairih wa an ghairik. Ikhlas dalam menuntut ilmu ialah kita kena niat kata nak buang kejahilan kita dalam dada kita, dalam kita diri. Kena nak buang benda ni. Hak kita tak tahu tu, kita menuntut ilmu, kita nak tahu sebab kita gapo? Nak kejahilan tu tak ada dalam tubuh kita. Yang kedua, kita menuntut ilmu niat ikhlas dah. Macam mana? Kita ngaji dah, kita niat kata apabila kita faham dah, reti dah, kita nak ajak orang lain untuk nak buang juga kejahilan yang mana ada dalam masyarakat kita, dalam kampung kita, dalam semua. Tu. Patut ikhlas juga dalam menuntut ilmu ialah kita nak sembah Tuhan, nak buat ibadat kepada Allah SWT, nak abdikan kita kepada Allah SWT ala basirah. Makna tu atas cahaya, atas ilmu yang betul yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendak. Hak ni kita boleh tahu atau kita menuntut ilmu ikhlas dan ikhlas. Yang pertama kita nak buang kejahilan. Yang kedua nak pada kita diri. Yang kedua buang kejahilan pada orang lain. Yang ketiga kita nak ngaji, nak tahu, menuntut ilmu untuk nak berabdikan, nak buat ibadat secara yang betul. Lagi taqarrub ila Allah. Nah, kita cari ilmu juga nak kita dekat dengan Allah SWT, bukan kejauh. Dan kalau kita cari ilmu agama lebih-lebih lagi, tapi kita kejauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau jauh. Maka kena kira, kena cek niat kita, ikhlas kita kerana Allah SWT kedak kita menuntut ilmu. Lepas tu pula kena panggil kata ziyadah fi khasyatillah. Kena tambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena niat macam tu nak cari ilmu. Bukan nak orang kata kita tu alim, kita tu masya-Allah tahu semua Quran, hadis, fiqh tu
bukan tujuan menuntut ilmu, cari ilmu dak. Nah, batu yang akhir hak upacara kita ikhlas dalam menuntut ilmu ialah kita niat oleh Tuhan tu akak darajat kita dalam dunia ni akhirat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Nah. Batu ada yang kedua cara kita nak menuntut ilmu ialah bagi pelajar ialah dia kata suruh ingat berhati-hati apabila kita menuntut ilmu untuk syahadah, untuk nak gapo tamneng, untuk nak kisi, untuk widemo tu kata kita alim, hak ni kena ingat. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata orang yang menuntut ilmu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala lam yajid arfal jannah. Nabi kata orang yang menuntut ilmu dia cari ilmu tapi bukan kerana Allah SWT untuk nak tamneng, untuk nak syahadah, untuk nak kata dia tu alim, nak kata orang kata dia tu semua dia tu masya-Allah orang rajin semua tu dah. Nabi kata tidak bahu syurga orang ni, orang menuntut ilmu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah. Yang ketiga, adamul julus wasatul halaqah. Ada lagi kita seorang menuntut ilmu apabila ada majlis di masjid ke, di rumah ke, di markas, di sun mana pun, kita mari lewat dah, kita tak boleh pergi duduk tengah, kita tak boleh pergi biat, pergi selit di tengah halaqah tu. Sebab apa? Sebab Nabi lari benda ni. Hudzaifah bin Yaman, sahabat Nabi kata mal'un ala lisani Muhammad, dilaknat orang yang orang menuntut ilmu apabila dia pergi masuk dalam majlis ilmu, dia pergi selit, pergi duduk tengah. Allah ni panggil tu adab yang sangat penting kita kena tahu dalam menuntut ilmu kita. Maka ada satu hari tu, masa Imam Malik rahimahullahu taala, masa tu Khalifah ya Harun bin Rashid, ya ada anak dua orang, nak anak dia tu ngaji dengan Imam Malik. Ya hatta orang dia suruh gerak ke Imam Malik, suruh ngajak anak dia dua orang tu. Maka Imam Malik kata gapo? Ya kata, aku tak pergi gapo ilmu tu bukan ilmu mai syai kita nak syai ilmu. Hak tu kata Imam Malik. Yang kedua, selepas Imam Malik kata macam tu, kata gapo? Dia pergi jumpa pula anak Khalifah Harun al-Rashid, dia kata nak ngaji dengan aku wisyarat. Boleh tak kalau mu nak ngaji dengan aku ngaji, tapi ada syarat, aku nak izinkan anakmu tu main ngaji dengan aku. Maka Harun al-Rashid pun terima syarat tu. Dia kata apabila anakmu pergi ngaji ataupun pergi masjid Nabi tu, pergi lewat, maka orang penuh dalam halaqah, dalam majlis tu, majlis ilmu, majlis Imam Malik, maka mung duduk belakang suk. Kalau mung pergi lewat dah, mung duduk belakang suk, yang duduk selit, yang duduk pergi depan, sebab mung tu ada tamneng. Okey, Imam Malik kata kalau mung nak ngaji dengan aku, mung pergi lewat, mung nak pergi suk majlis tawana, orang ramai tawana pun, sebab biasanya majlis Imam Malik ni orang ramai biasa dah. Kalau mu nak pergi juga dah, pergi kena duduk muntahah fil majlis, maknanya tu duduk belakang suk. Kalau mu pergi lewat, kena duduk belakang suk, tak boleh pergi biat, sebab mu tu anak khalifah. Pengata ning lah adab-adab yang sangat penting dalam dalam kita nak menuntut ilmu. Kena hormat pada ilmu, kena hormat pada tok guru, kena ta'zim, kena besar dengan ilmu agama, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka masa pun dah habis, saya nak cara ringkas
adab orang menuntut ilmu ada 2-3 perkara lagi dah. Yang 4 ni ada musyabah, mana tu kita nak menuntut ilmu ni, nak cari ilmu, tak boleh we kenyai, tak boleh perut kita ni tak boleh kenyai dak. Sebab wak we kita tu berat. Nah, sebab wak kita tu berat dalam nak baca, nak ngapal semua tu. Tu cara dia. Nah, banyak ulama-ulama dulu tu apabila nak cari ilmu, nak ngapal, banyak fak dia tu puasa. Nah, untuk nak luarnya tubuh badan dia tak berat dalam ngapal, dalam cari ilmu, dalam faham, dalam nak timu ilmu daripada guru dia tu. Fak dia banyak kek apa? Puasa. Allahu akbar. Tu contoh yang kita patut ambil contoh untuk kita cari ilmu agama Allah SWT. Ilmu mana-mana pun dah. Kalau kita makan banyak, tak erat kita besok kata berlaku dengan kita saya tak ada kena duk hurai banyak lah. Masalah ni kita tahudi. Kalau kita makan banyak, maka tubuh badan kita berat. Alhamdulillah. Lepas tu akhirnya dah ada orang menuntut ilmu dengan tok guru dia. Macam mana? Kita nak cari ilmu, saya sebut ni kata kena guru. Pertama kali adab kita dah ma'asyaikh. Kita nak cari ilmu, kita kena istikharah dulu, nak pilih guru, nak pilih acan, nak pilih gapo semua ulama mana. We tu pilih guru yang sangat molek kali kita, guru yang sangat banyak takwa, guru yang sangat banyak ilmu, guru yang panggil kata betul dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adab kita pula terhadap adab orang menuntut ilmu terhadap tok guru pula dah kena sabar atas akhlak dia. Dia kasar sikit, dia murih kita, dia marah kita, semua tu kita kena sabar. Lepas tu kena kata lagi, kita kena beradab dengan tok guru ialah apabila duk mulai majlis menuntut ilmu, kena dengar apa yang guru kita kecek, kena dengar molek, kena tak ada hunyo kaki, tidak mahain tu mahain ni, tidak paling kok tu, tidak paling kok ni, semua tu adab yang kita patut tahu. Nah, lepas tu pula kita tidak tak ada apabila tok guru kecek kita tak boleh tanya. Tok guru kecek dulu, lepas tu kita tanya. Hak tu adab yang kita kena tahulah dalam cara kita nak menuntut ilmu. Pentingnya sebab ilmu tu adalah nur, ilmu adalah sangat besar dalam agama kita. Maka Islam tu dia haikiat pada orang pada tok guru. Lepas tu akhirnya kita tidak mujadalah, mai to thianกับโต๊ะครูของเรา ไม่โต้เถียงกับอาจารย์ของเรา. Kita tak boleh nak jidal, nak balah, nak bahas. Tok guru kita kata ini, kita kata ini. Tok guru kita kata macam ni, kita macam ni. Hak ni dah bukan adab talibul ilm, bukan adab orang menuntut ilmu. Maka pada hari ini alhamdulillah kita mula-mula majlis kita kecek kelebihan ataupun kepentingan dalam menuntut ilmu dengan berguru. Dan yang kedua ialah adab-adab orang nak cari ilmu macam mana. Dah kita dah tahu. Dan maka pada hari ini sekadar ni, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.